Ustaz Sri? Ya. Okey, Okey Ustaz dah boleh mula. Okey. Sebab dekat Ana tersekat dia, Ana tak boleh nak ni. Ana tak tahu. Video Okey. dekat Ana tak bergerak. Tapi tak apa, boleh ya? Boleh Ustaz, insyaAllah. Kami dekat kami bergerak. Oh ya, dekat Ana tak bergerak langsung video ni. Tak apa. Okay. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi hari ini kita menyambung perbincangan kita, bacaan kita dalam kitab An-Naba'ul Azim karangan Syekh Muhammad Abdullah Diraz rahimahullah ta'ala. Dan kita masih lagi membincangkan tentang mukjizat Al-Quran dari sudut bahasanya. Bahawa Al-Quran itu mukjizat dari sudut bahasanya. Dan kita masih lagi dalam berkenaan dengan syubhat yang ketiga, ya, iaitulah berkenaan dengan dakwaan surfah. Ini mengatakan bahawa bahawa Al-Quran ini memang mukjizat dari sudut tidak ada orang yang boleh menandingi bahasanya. Tetapi mereka kata bukan kerana bahasa itu sendiri, bukan kerana uslub dan ayat Al-Quran itu sendiri, tetapi kerana ada isu-isu lain, ada sarf, ada pengalihan yang disebut sebagai surfah. Maksudnya orang Arab ini tidak menandingi Quran, tidak melawan uslub dan gaya bahasa Quran kerana mereka dialihkan perhatian oleh Allah Ta'ala sehingga mereka tidak melakukan perkara itu. Dan ini adalah pandangan yang dikemukakan oleh An-Nazam daripada kalangan Mu'tazilah. Dan ianya qaul yang sangat ganjil sehingga tidak ada yang boleh dikatakan tidak ada yang bersetuju dengan dia, including murid dia Al-Jahiz pun tidak setuju dengan dia. Kerana jelas pendapat ini adalah pendapat yang batil. Kata musannif, fa in qala lana na'am qad alimtu annahu lam ya'ti ahadun bi syai'in fi mu'aradati al-Qur'an walakin laysa kullu ma lam yaf'alhu an-nas yakunu kharijan an hududi qudratihim. فربما ترك الإنسان فعلا هو من جنس أفعاله الاختيارية لعدم قيام الأسباب التي من شأنها أن تبعث عليه أو لأن صارفا إلهيا ثبط همته وصرف إرادته عنه مع توافر الأسباب الداعية إليه أو لأن عارضا فجائيا عطل آلاته وعاق قدرته عن إحداث ذلك الفعل بعد توجه إرادته نحوه. فعلى الفرضين الأولين يكون عدم معارضة القرآن قلة اكتراث بشأنه لا عجزا عن الاتيان بمثله. وعلى الفرض الأخير يكون تركه عجزا عنه حقا، لكن ليس لمانع فيه من جهة علو طبقته عن مستوى القدرة البشرية، بل لمانع خارجي هو حماية القدرة العليا له وصيانتها إياه عن معارضة المعارضين، ولو أزيل هذا المانع لجاء الناس بمثله. Macam mana syubhat ni kata? Dia kata, kami setuju bahawa tidak ada orang yang mampu menandingi, yang tidak ada orang yang pernah menantang atau membuat ayat atau susunan kata atau surah yang seumpama dengan Al-Quran atau yang hampir sama dengan Quran. Tidak ada. Betul. Kami setuju dengan benda tersebut, dia berkata. Tetapi wajah mukjizat di sini bukan kerana bahasa Quran itu sendiri, tetapi kerana dia kata sama ada yang pertama anggaran mereka kerana tidak ada sebab, ya, tidak ada sebab. Dia kata bukan kerana kemampuan Al-Quran itu sendiri, tetapi kerana tidak ada sebab ataupun tidak ada
faktor yang mendorong mereka. Jadi Allah Ta'ala alihkan perhatian mereka. Allah Ta'ala alihkan perhatian mereka daripada mereka nak lawan Quran, mereka tidak ada keinginan. Tuhan telah melunturkan semangat mereka sehingga mereka tidak lagi rasa nak lawan Quran. Ini satu tafsiran bagi salafah. Yang kedua, dia kata ataupun kerana Allah Ta'ala menghilangkan kudrah. Ketika mana mereka nak lawan, ketika mana mereka nak buat ayat yang menandingi Al-Quran, Tuhan tarik kemampuan mereka. Tuhan jadikan mereka tidak mampu. Tetapi kalau Tuhan bagi balik kudrah mereka, maka mereka boleh buat perkara yang boleh menandingi Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. So ini adalah syubhat dia. Tapi syubhat ini walaupun kita kata tadi dibawa oleh Al-Jahiz, tapi dibawa oleh An-Nazam dan tidak ada orang yang setuju. Tetapi tentulah syubhat ini mengiurkan orang Orientalis. Ya, orang Orientalis ni mereka sukalah cari-cari pandangan-pandangan ahli bid'ah hak yang lekeh-lekeh macam ni, kemudian mereka akan sibuklah buat kalau kita tengok kan pandangan-pandangan yang terpencil dalam Islam, pandangan-pandangan adalah isu-isu yang sebenarnya tidak besar pun, tetapi nanti datanglah ilmuan barat ni di Oxford, di mana mereka akan buatlah kertas kerja, buatlah kajian, kononnya diterbitkan dalam jurnal-jurnal, ya, dibuat jadi tesis, tajuk tesis. Maka akhirnya isu tu menjadi besar dalam dunia akademik dan mempengaruhi orang ramai. Ya, inilah cara, taktik dia. Sebab itulah penting untuk kita zaman kita sekarang ni, kita kena counter mereka secara akademik. Ya, kita kena masuk dan muzahamah mereka dalam dunia akademik itu, dan menyampaikan bantahan kita itu menerusi saluran yang mereka guna untuk menyampaikan syubhat, bukan menggunakan uslub atau manhaj, tapi saluran, alat, medium. Ya, macam mana kalau kita kata, orang kata masuklah ke dalam internet, masuk ke dalam Facebook, masuk ke dalam Twitter, masuk ke dalam Instagram, masuk ke dalam TikTok. Ya, pendakwah-pendakwah untuk untuk berdakwah. Ya, jadi kita kata sama juga konsepnya. Kalau kita dapati banyak ahli-ahli bid'ah yang menguasai dunia akademik, ya, golongan-golongan orang kafir menguasai ini, kita orang Islam juga kena masuk. Kita kaji pula agama mereka, kita timbulkan syubhat pada agama mereka sendiri, kan? Macam dia buat pada kita, kan? Itu di antara perkara yang penting sekarang ini. Ya, jadi ini taktik yang mereka guna. Ya, isu-isu terpencil umat Islam, mereka buat kajian, terbitkan buku, masukkan dalam chapter in the book, kajian. Lepas tu kajian itu, tentu sekali kita kata, apa yang menjadikan kajian daripada Oxford, kajian daripada terbitan Braille ke, Roulette ke, apa semua ni dianggap kajian hebat. Bukanlah sebenarnya kalau kita baca ya, kajian yang mereka tulis itu tidaklah ada apa sangat. Tidaklah ada apa sangat. Biasa saja. Bahkan boleh kata hanya menterjemah. Tapi kerana di dalam dunia akademik di barat tidak ramai orang yang pandai boleh baca sumber-sumber Arab. Jadi bila ada di kalangan mereka yang menulis dalam bahasa Inggeris atau dalam bahasa Jerman atau bahasa bahasa di barat, benda itu, maka barulah geng-geng orang barat ni dapat tahu isu tersebut. Jadi pun pakat kecoh. Padahal tak ada apa pun. Dan kita baca lah. Ada dah orang Islam, pengkaji Islam yang tulis benda ni, tesis, dah tulis jurnal dalam bahasa Arab mungkin yang lebih terperinci. Yang dia ni tidak lain tidak bukan hanya tulis review sahaja, bukannya dia buat something yang new, tidak menghasilkan produk baru, just reviewing sahaja. Tapi jadi isu pasal apa? Pasal kita masih lagi dalam mood terjajah. Kita belum mencapai full independence, belum mencapai kemerdekaan penuh.
Kita mungkin merdeka secara fizikal, tetapi secara metafizikal kita belum dibebaskan. Kita belum dilepaskan daripada penjajahan. Kita punya world view, kita punya way of thinking. Kan? Kita punya methods dan kita punya rasa kagum kepada pihak penjajah. Sehingga kan nak kata kagum tak kagumnya manusia ni pada penjajah, bahasa Arab sendiri terjajah dengan mereka menggunakan istilah penjajah ni apa? Isti'mar dan musta'mir. Tak tahulah buku teks sekarang mungkin dah diubah atau belum, tapi kalau zaman kami mengaji dulu, diterjemahkan penjajah itu kepada perkataan musta'mir dan penjajahan itu isti'mar daripada imarah. Bayangkan. Yakni musta'mir maknanya apa? Musta'mir terjemahan literal dia adalah orang yang mengimarahkan, menghidupkan, memajukan. Bukan, tidak ada bukannya mencengkam, bukannya. Isti'mar maknanya memakmurkan. Menuntut kemakmuran. Hendak memakmurkan. Memajukan. Sampai sebegitu sekali. Walaupun kalau kita tengok ada perkataan yang lebih sesuai menggambarkan mereka ni ihtilal, muhtallin, mughtasibin, irtisab, perampas, penakluk, itu yang sepatutnya digunakan. Yang lebih patut, walaupun baguslah kalau kita tengok berita-berita mereka guna perkataan ihtilal apa semua ni, muhtallin untuk merujuk kepada Yahudi di Palestin. Kerana apa? Mereka menggambarkan diri penjajah ni lah. Penjajah ni yang bina itu, yang bina ini. Penjajah datang bina jalan raya untuk kita buat itu, buat ini. Sehingga kan anda ingat, bukanlah kita menggalakkan orang untuk menonton wayang atau filem, tapi nak bagi tahu realiti pemikiran manusia. Kerana apa saya tindakan tu lahir pada pemikiran. Kita dapati dah berapa lama dah kita tak dengar. Berapa lama dah dalam sambutan-sambutan kemerdekaan Malaysia ini, kita tak dengar cerita pasal penjajah Inggeris. Banyak yang ditonjolkan itu isu penjajah komunis. Komunis juga kita anggap penjajah, betul. Jepun kita anggap penjajah. Tetapi penjajah Inggeris jarang dah kita dengar. Mungkin bila keluar filem Mak Kila ni, mungkin baru orang sekarang baru ingat balik rupanya kita merdeka daripada Inggeris, bukannya merdeka daripada komunis, bukannya merdeka daripada Jepun. Bahawa yang menjajah kita lama itu ialah orang putih, bermula daripada Portugis, mai ke Belanda, mai kepada British. Kan? Kalau tidak, seolah-olah macam Inggeris itu sudah jadi macam digambarkan macam Lord Protector pula. Kan? Dan kita tengok istilah-istilah yang digunakan kepada penjajah Inggeris. Istilah yang digunakan kepada panglima-panglima Islam dibubuh kepada penjajah Inggeris. Dalam Islam, umat Islam, para sahabat tabi'in yang berjuang, berjihad, meruntuhkan kerajaan Kisra, Parsi dan Rom, kita sebut mereka sebagai Al-Fatihun, orang yang membuka. Jihad Islam disebut sebagai Al-Fathul Islami, Futuhat Islamiyah, pembukaan wilayah baru. Kerana apa? Memang Islam itu datang dan membuka, memajukan, memakmurkan. Mereka tidak merampas hasil bumi penduduk asal. Mereka tidak menindas, tidak mewujudkan kasta-kasta. Sebaliknya, kekayaan dinikmati bersama. Dibawa tamadun. Tamadun itu dibawa dan berlaku pertukaran. Orang masuk Islam dengan penuh kerelaan hati. Tidak dipaksa mana-mana negeri yang ditawan ataupun dibuka tadi untuk memeluk agama Islam. Saya nak cerita tapi kita dapati dalam buku-buku pelajaran pendidikan dalam sejarah kita digunakan gelaran yang mulia ini
ya kepada penjajah. Stamford Raffles membuka Singapura. Francis Light membuka Pulau Pinang. Kalau kita terjemah kata ni dalam bahasa Arab jadi Al-Fath. Dia adalah Al-Fatih. Macam kita duk sebut Muhammad Al-Fatih kerana dia buka Istanbul. Jadi subhanallah, tengok macam mana metaphysically kita ni masih lagi belum merdeka. Kenapa tidak disebut sahaja dia merampas Pulau Pinang? Merampas tanah Singapura. Singapura sebelum Stamford Raffles datang tak ada manusia hidup kah? Tak ada kerajaan ke? Tak ada sultan ke? Kan? Dah wujud dah sebelum itu. Kan? Pulau Pinang sebelum Francis Light datang bukan sebuah wilayah ke? Tidak ada sultan yang memerintah ke? Bukan sebuah tanah yang berdaulat ke? Kenapa perlu dia pula nak buka? Buka ni maknanya tempat tu. Kalau dalam konteks Islam, tempat tu dulu jahiliah. Tempat tu dulu adalah, maksud kita sebut buka pasal kita membuka mereka daripada pintu kegelapan kepada cahaya. Yukhrijunahum minadh dhulumati ila nur. Allahu waliyul ladzina yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Allah mengeluarkan orang kafir daripada kegelapan kepada cahaya. Membuka mata mereka melihat, mata hati yang tertutup dibuka melihat kebenaran. Jadi seolah-olah macam penjajah orang putih ni mai buka mata minda kita untuk melihat kebenaran. Kebenaran apa yang kita tak nampak sebelum mai? Kita dah masuk Islam berkurun-kurun dah masa orang putih mai. Kan? Kita sudah ada empayar, kita sudah ada kerajaan-kerajaan maritim yang hebat. Teknologi kita sudah ada, meriam, rentaka. Ya? Bukannya kita tak reti buat teknologi. Kita ada kapal-kapal yang besar. Ya? Sedangkan orang penjajah barat itu datang kerana negara mereka dalam keadaan mundur. Mereka datang nak cari sumber hasil bumi untuk memajukan industri-industri mereka yang sudah, orang kata tak maju tu. Untuk merampas hasil mahsul bumi orang. Ya? Jadi ceramah mereka pula begini. Tapi nak cerita kata minda manusia itu terjajah. Masih lagi terjajah pemikiran. Kan tengok hari ni di BKL post dekat Facebook kan. Semalam orang pergi tengok Barisan Merdeka, pijak habis pokok semua. Hak landscape tepi-tepi jalan tu. Jadi apakah makna mencintai negara tu? Apa makna? Kan? Tak ada logik akal ke sikit guna? Bukankah itu sebenarnya satu tindakan vandalism yang bertentangan dengan nasionalisme? Kan? Merosakkan harta benda awam, pijak pokok-pokok apa semua. Jadi apa makna merdeka itu? Hanya kerana nak tengok orang berjalan kaki apa, ya? Tetap macam mana mentaliti, pemikiran tu kita tak faham. Begitu can be as low as that. At the lowest state of reason. Kalau if there any reason, kalau masih ada berbagai reason, dia adalah reasoning yang paling at the lowest state of reason. Subhanallah. Tengok Indonesia sambut hari kemerdekaan mereka, masya-Allah. Berbangga dengan pakaian tradisi. Dia pun tak ada lah pakai baju Belanda. Kan? Pakai pakaian ni pun bangga dengan pakaian tradisi walaupun nampak pelik, walaupun orang kata tak apalah pakai. Kan presiden dia pun pakai pakaian
Setiap tahun berbeza-beza. Pakaian tradisional. Kan? Jadi itu kita tengok perbezaan. Perbezaan. Maksudnya kita masih lagi minda kita tu penjajah. Masih lagi terjajah. Metaphysically kita masih lagi terjajah. Harta kita anggap apa saja kajian datang daripada barat, oh bagus ya. Kalau kita baca, dia tulis apa ni? Kan? Tak ada. There's no new information. Kan? Tidak ada satu maklumat baru. Kan? Yang boleh kita kata berbeza daripada apa yang orang Islam dah pun kaji dalam bab-bab agama kita ni lah. Maknanya kita tengok, awak tak ada ke orang Islam yang tulis pasal serfa buat kajian? Ada. Tapi bila orang putih tulis, orientalis tulis, wow, hebat kajian. Kajian berimpak tinggi. Impak tinggi itu pasal kita yang masih lagi dalam keadaan high, khayal, mabuk dengan kekaguman kepada penjajah. Itu yang jadi apa saja yang jadi itu di antara perkara yang perlu ditekankan. Ya. Membebaskan perjuangan kemerdekaan ni belum habis lagi. Bahkan kita boleh kata macam saya pernah sebut sebelum ni juga, 31 Ogos 1957 itu adalah permulaan. Kita baru nak memerdekakan diri. Tak? Kita ni ibarat orang yang kena tawan, kena tangkap. Kan? Memang itulah hakikatnya. 31 Ogos 1957 tu ibaratnya kita ni baru buka ikatan kaki dengan tangan kita. Belum keluar lagi daripada bilik kita kena kurung tu. Kita ni umpama orang yang kena colek, kena kidnap, dirantai, diikat kaki tangan, ditutup muka, dihumban dalam satu bilik berkunci. 31 Ogos 57 itu ibaratnya kita baru buka penutup muka kita, baru buka ikatan kaki tangan kita. Belum lagi keluar daripada bilik yang kita dikurung. Kemerdekaan sebenar ialah kita berjaya keluar daripada kawasan yang kita dikidnap pergi duduk kat situ. Lepas keluar daripada bilik, kita mungkin dah keluar daripada bilik, masih lagi kawasan tempat itu, hutan ke apa ke, dibawa kita masuk dalam tu. Jauh lagi perjalanan kita nak selamatkan diri. Ya. Jauh lagi. Mungkin dia colek kita, dibubuh di tengah-tengah hutan, tengah kampung mana kita tak tahu. Kita perlu keluar daripada hutan itu pula. Allahu Akbar. Nak cari pula rumah asal kita, tempat kita asal mai pada mana. Perjalanan masih panjang. Ya. Bayangkan, itulah ibarat. Ini hakikat realiti. Ya. Yang kita kena ingat. Apa nama? Kita bagi tazkirah ni bersempena lah. Kan? Walaupun Nabi SAW mengambil sempena-sempena untuk memberi peringatan. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Kan? Perkara yang berlaku. Kan? Turun hujan dia bagi tazkirah berkenaan dengan hujan. Berlaku sekian perkara dia bagi tazkirah tentang perkara tersebut. Munasabat, menggunakan munasabah ini untuk memberikan mau'izah dan tazkirah. Ini benda yang kita kena ambil iktibar dan kita kena renungkan, kita kena contemplate, kita kena fikir, kita kena take action. Okay. Itu benda penting. Okay. Dia bukan merdeka dia bukan satu benda untuk jadikan bahan hiburan.
nyanyi, golek-golek, tonggek-tonggek. Itu mana belum merdeka lah tu. Betul tak? Ironinya cara kita bersyukur dengan anugerah Allah Ta'ala. Subhanallah. Itu benda yang kita rasa benda yang maklum, badahian lah. Diketahui secara badahi. Jadi ini perkara yang, dan di antara hakikat yang cuba disembunyikan lah. Punca perjuangan menentang penjajah itu ialah kerana agama. Bukan bangsa itu ialah medium. Memanglah. Agama. Islam datang ke tanah Melayu, Islam tidak pernah mengubah identiti bangsa Melayu. Pemerintah tanah air ini Melayu. Itu jelas. Jadi kalau kita melihat mempertahankan esensi identiti nasional itu adalah satu pertarungan yang besar. Itulah sebenarnya penjajahan yang hakiki. Penjajah cuba nak tutup butakan mata hati kita daripada mengetahui, mengenali hakikat esensi identiti nasional kita itu. Yang membentuk perlembagaan negara. Yang paling utama sekali ialah Islam. Islam. Islam selaku agama persekutuan, agama negeri-negeri. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Sultan Perak dulu. Duduknya tidak sama rendah dengan agama lain. Berdirinya tidak boleh sama tinggi. Ya? Itulah makna dia agama persekutuan, itu agama negeri. Tapi hari ini tiba-tiba ada orang nak Islam itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Mana boleh? Kan? Kita toleransi bukan bermakna kita menyamaratakan. Toleransi ni kita bertolak ansur. Itu memang tuntutan Islam itu sendiri, bukan kerana perlembagaan sahaja. Itu adalah memang hak yang Allah Ta'ala, syariat Allah Ta'ala beri kepada orang kafir untuk tidak dipaksa mereka memeluk agama tanpa kesedaran conscious mereka sendiri. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Dah jelas, tidak perlu paksa-paksa, benda dah jelas. Tuhan dah bagi rasional untuk berfikir. Tuhan dah bagi telinga untuk mendengar keterangan-keterangan, mata untuk melihat bukti-bukti. Apa lagi? Tidak ada lagi unsur paksaan. Kan? Qad tabayyana al-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur wal-ladzina kafaru awliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Pasal apa dia layak masuk neraka? Pasal bukti dah datang jelas. Di Islam tidak perlu paksa lagi. Islam sudah establish hujahnya. Kebenarannya telah terbukti nyata kepada siapa jua yang berfikir, siapa jua yang merenung, tadabbur, tafakkur, tadhakkur. Jelas padanya. Bahkan kita disuruh tidak menzalimi. Dalam Islam tidak ada di sana hak jiran Muslim, hak jiran. Yalah, Muslim tu adalah hak-hak yang sebagai Muslim, tapi jiran, tak kira lah kita berjiran dengan orang kafir ke, orang Islam ke, hak jiran tetap berlaku. Kita jual beli dengan siapa pun. Kita sebagai peniaga Muslim, kita dilarang menipu dalam niaga. Tak kira lah hak orang yang mai beli barang kita tu Islam ke, kafir ke, tetap sama, adil. Dilarang kita makan riba. Tak kira lah orang yang berhutang dengan kita tu orang Islam atau orang kafir. Dilarang kita berzina. Tak kira lah perempuan itu Islam atau kafir.
Kezaliman tidak boleh, diharamkan dalam Islam. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala jelas kata, ya ibadi inni haramtu ala nafsi al-zulm wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Tak kira siapa pun hamba Allah Ta'ala, kita tak boleh buat zalim. Tak kira apa bangsa dia, agama dia, aliran pemikiran dia. Ya. Dan ini kita kata ciri-ciri ini kalau kita lihat hanya betul-betul terrealisasi pada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah yang betul-betul merealisasikan sikap rahmat kepada makhluk Allah Ta'ala. Ya'lamuna al-haq wa yarhamuna al-khalq. Mengetahui yang hak, merahmati makhluk. Ini adalah perkara yang mesti kita ambil iktibar. Identiti negara, perjuangan mempertahankan identiti negara, ini adalah kemuncak patriotisme. Karena manusia tidak ada tanpa identitinya. Tak ada siapa pun yang menjadi warga negara Malaysia, tak kira apa agama bangsa dia, mesti akur dengan identiti negara ini. Ia adalah negara Islam yang menerima, yang memulakan kemerdekaannya dengan laungan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan laungan azan. Sebagai tanda ianya negara Islam. Sebagai yang di antara mercu tanda negara ini adalah masjid negara, masjid negeri. Subhanallah. Disyaratkan pemerintahnya mesti beragama Islam. Pemerintah di sini raja lah. Orang dia silap tak. Bila disebut pemerintah, dia terbayang pada menteri. Salah, dalam konsep Malaysia, pemerintah adalah raja. The monarch reign. The people govern. Mereka ni pentadbir. Kerajaan itu mentadbir bagi pihak. Identiti itu, waliul amr itu, raja-raja itu, muslimun. Bahkan negeri-negeri dalam perlembagaan menyatakan bukan saja raja, bahkan yang nak menjalankan kuasa raja, itulah menteri besar tu adalah Muslim. Ini perkara yang kita kena pegang teguh identiti negara kita sebagai sebuah negara Islam. Ini kebanggaan kita. Tak kiralah kita sebagai seorang warga negara Malaysia yang Muslim atau warga negara Malaysia yang bukan Muslim. Kenapa mesti berbangga sebagai negara Islam? Kerana Islam agama rahmat yang menjamin keadilan untuk semua. Agama yang benar. Dan manusia yang waras, manusia yang logik, menyukai kebenaran. Menyukai keadilan. Walaupun dia sendiri mungkin zalim. Orang zalim sendiri tak suka zalim, suka adil. Orang yang tidak benar, yang bercakap bohong sendiri pun, dia tak suka bohong, dia suka benar. Betul tak? Logiknya macam tu mudah. Orang kaki bohong pun, dia tak suka kalau dia kena bohong. Pasal dia fitrah manusia menyukai kebenaran, bukan kebohongan. Orang yang menzalimi orang lain, dia sendiri tidak suka dizalimi. Dia menyukai keadilan. Kerana fitrahnya begitu. Dia melakukan kezaliman bukan kerana fitrahnya, kerana nafsunya, syahwatnya. Dia bohong itu bukan kerana fitrahnya, kerana syahwatnya. Yang salah.
Dan kesalahan itu akan dikurangkan jikalau kita mengiktiraf benda yang betul dan kita mengiktiraf kesalahan. Jadi balik kepada isu asal kita tadi, kita nak bagi tahu bahawa isu sirfah ini isu yang terpencil. Balik cerita kita ni. Isu sirfah ni isu yang terpencil sebenarnya. Tetapi pasal apa kita kena bincang, pasal apa tiba-tiba sekarang ni, bahkan pada zaman pengarang lagi, tiba-tiba dah jadi satu isu yang orang kata apa, dibincangkan, dibentangkan. Pasal inilah kita kata apa, kerana orang kata apa, kekaguman kepada pihak penjajah itu, pihak orang barat itu yang masih lagi yang masih lagi ada dalam pemikiran kita, yang minda kita ni, walaupun kita ni physically didakwa telah merdeka, tetapi metaphysically, secara metafiziknya, world view kita ni masih lagi terjajah. Sedangkan inilah yang kita nak kena betul-betul merdeka. Kalau kita world view kita berjaya dimerdekakan daripada sudut pandang penjajah terhadap alam ini, kita benar-benar telah mencapai kemerdekaan. Dan kemerdekaan kita itu ialah kita memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan macam pahaman liberalism. Liberalism is one of the biggest threat, ideological threat to our national identity. Juga benda yang kita kena hati-hati. Orang liberal berpura-pura menunjukkan mereka ni adalah orang yang patriotik, orang yang nasionalis, mengecop sesiapa yang tidak sealiran dengan ideologi liberalism mereka sebagai anti-national lah, apalah. Label anti-national ni biasa lah tengok di Myanmar sekarang. Berapa banyak dah wartawan kena tangkap hanya kerana tidak setuju dengan rampasan kuasa pihak tentera, maka mereka ni ditangkap dengan atas undang-undang. Tak payah cerita pasal Myanmar dah, tengok tahun 1998 dulu lah. Tempoh hak kena tembak dengan meraih ayak tu kan, atas alasan apa mereka ditembak? Bukan kerana anti-establishment. Kan? Biasalah menuduh pihak lawan dengan tuduhan-tuduhan kan? Macam apa nama, Asy'ariyah tuduh Ibn Taymiyah sebagai teroris lah kan? Padahal hakikatnya siapa yang tembak Maryam tu siapa? Yang melepaskan tembakan Maryam tu siapa? Ibn Taymiyah ke depa? Kan? Itu. Kadang-kadang manusia memang dalam bila dia zalim, bila dia jahil, begitu menakjubkan. Satu perkara yang kita boleh buat kajian tentang kehebatan ciptaan Allah Ta'ala ini yang bernama zalim dan jahil. Bukan sahaja ilmu, subhanallah, kekuasaan Allah Ta'ala, hikmah, kebijaksanaannya, kehebatan dan keagungannya kita boleh hayati di sebalik apa yang Tuhan ciptakan yang bernama zalim dan jahil ini. Subhanallah. Bagaimana manusia boleh bertindak dengan begitu kontradik dengan sifat asalnya yang Tuhan jadikan dia itu orang yang waras, orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Tapi bila dia terjebak dalam kezaliman dan kejahilan, dia jatuh dengan begitu bawah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuhan ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Tapi kemudiannya mereka merendahkan diri mereka sendiri sampai ke tahap yang subhanallah, ajib. Ya.
Jadi apa nama? Memerdekakan sudut pandang kita ini terhadap alam ni penting. Ya? Mengembalikan cara fikir kita secara rasional sebagai seorang Muslim, berfikir sebagai seorang Muslim. Ini penting. Dan tidak ada kontradik antara saya seorang Muslim dengan saya seorang Melayu. Kerana orang Melayu telah pun meleburkan identiti mereka ke dalam Islam. Betul tak? Apabila orang Melayu memeluk agama Islam, mereka telah mengislamkan segala benda. Mereka mengislamkan bahasa mereka, budaya mereka, pakaian mereka, hatta seni bina mereka, rumah mereka, makanan mereka, binatang ternakan mereka, semuanya mereka telah Islamkan. Sekadar yang mampu ketika itu berdasarkan fahaman yang sampai kepada mereka. Poin dia nak ikut Islam, bukan tak mau ikut Islam, nak ikut Islam. Sampai ke tahap itu, kita telah meleburkan identiti kita ke dalam Islam. Alhamdulillah. Kita telah menggabungkan. Kita telah menukar Melayu itu dengan definisi yang baru, dengan hakikat yang baru. Dan itulah semua bangsa apapun yang masuk Islam, macam itulah yang berlaku. Sebab itulah kita namakan futuhat, pembukaan. Islam kita tidak namakan dia penjajah. Mereka adalah fatih, pembuka. Mereka tidak datang untuk menakluk, menjajah, memperhamba, tidak. Masuk Islam, tuan kekal tuan. Ya. Tidak diubah. Ini kehebatan, subhanallah. Kita tengok apa yang berlaku di Andalus. Siapa yang buka Andalus? Panglima perang Islam yang terkenal yang buka, Tariq ibn Ziyad. Tariq ibn Ziyad ni bukan orang Arab, barbar. Dan jarak di antara tentera-tentera Muslim yang berbangsa barbar ini, yang berbangsa barbar ini, menyeberang negeri laut daripada Maghribi pergi untuk membuka Andalus. Hanya dalam tempoh setahun setelah Islam masuk. Subhanallahil azim. Dalam tempoh setahun, orang barbar yang dulunya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala menjadi mujahidin fi sabilillah, syuhada. Sanggup mati kerana agama yang baru mereka kenal setahun. Adakah kita pernah tengok? Subhanallahil azim. Dan kalau kita renung sejarah kita, bangsa kita ni sendiri pun, benda yang sama berlaku. Dan penting kita ilmu sejarah ni membetulkan tak sudut tanggapan tentang sejarah, fakta sejarah ni penting. Kita kena betulkan world view sejarah kita itu. Daripada angle-nya adalah agama dan bangsa itu ialah sudut yang berbeza kepada menjadikan dianya adalah satu sudut yang sama. Tidak boleh dibezakan. Kita mesti melihat dia ada naratifnya atas dasar perjuangan menegakkan Islam. Perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tengok dari sudut itu. Sejarah kita itu, naratifnya perlu dikembalikan kepada naratif asal. Dikembalikan kepada naratif asal. Itu penting. Mengembalikan cara kita menafsirkan sejarah. Kerana macam kita, siapa yang follow kelas sejarah saya dah tahulah. Sejarah ini faktanya memang betul fakta sejarah, tapi fakta sejarah ini satu elemen, tapi yang paling penting dalam sejarah ialah hukum tarikh, hukum sejarah.
Iaitulah tafsiran kita terhadap sejarah. Itu yang lebih penting daripada fakta. Ialah tafsiran kita terhadap fakta. Macam juga kita dalam agama ini. Betul, dalil penting. Quran, hadis, ijma', qiyas. Tetapi yang paling utama dalam dalil ialah istidlal. Cara kita berinteraksi dengan dalil. Cara kita faham makna ayat Quran, makna hadis. Itu yang menentukan keabsahan pengamalan agama kita. Semata-mata dalilnya sahih, kalau istidlalnya tidak betul, tak betul juga. Kan? Macam yang kita nak bincang sekarang ni lah. Kan? Dari satu sudut dia dah betul dah, dia kata tak ada siapa yang lawan ayat Quran, tak ada siapa yang boleh menandingi Quran, tapi naratifnya ialah kerana bukan naratif yang sebenar. Ya, bukan naratif yang hakikat, bukan naratif yang hakiki. Ya. Ini adalah salah. Ya. Maknanya dia dari satu sudut kita nampak betul lah dia mengakui mukjizat Quran dari sudut bahasa. Faham tak sekarang ni? Syubhat yang ketiga ni, dia kata memanglah dari sudut bahasa Quran itu tidak boleh ditandingi, maknanya mukjizat lah. Tapi bagi dia berlakunya mukjizat itu bukan kerana bahasa itu sendiri, tapi kerana faktor lain, faktor luaran. So dia memberikan satu naratif, satu tafsiran, satu interpretasi yang salah walaupun faktanya betul. Jadi apa guna kalau kita betul fakta tapi naratif yang kita bagi kepada fakta, tafsiran yang kita bagi salah. Ya. Jadi ini kita melihat kepada sejarah, kita mungkin dapat faktanya betul. Tetapi bagaimana kita nak faham? Fakta sejarah mudah. Kita dijajah oleh Inggeris, dijajah oleh Portugis, oleh Belanda. Dan umat Melayu menentang penjajahan ini. Tetapi apakah naratif penentangan itu? Apakah faktor utama penjajah itu ditentang? Kalau kita kata penjajah itu datang, kalau kita lihat ketika mana orang Arab datang bawa agama Islam, mereka tidak dianggap oleh penjajah orang nenek moyang kita. Bahkan ada di kalangan mereka pendakwa-pendakwa Arab itu diangkat menjadi pemerintah, jadi sultan, berkahwin, keturunan, sampai jadi keturunan raja-raja Melayu. Ya? Tidak pula timbul isu berlainan bangsa. Ya? Itu yang kita kena fikirkan. Ya? Subhanallah. Jadi ini benda yang mesti kita kena ambil betulkan sudut pandang kita terhadap semua maklumat yang kita dapat, mesti betulkan sudut pandang, arah sudut yang kita nak bina naratifnya, tafsirannya itu mesti betul. Kalau salah yang itu, even kalau kita dapat faktanya betul pun, kita tidak akan dapat tindakan yang betul. Kerana kita bertindak mengikut tafsiran yang salah. Jadi mudah-mudahan bila kita memahami perkara yang sebenar macam itu, kita akan lebih menuju kepada kemerdekaan yang sebenar, insya-Allah taala. Jangan mesti panjang. Menuntut kemerdekaan metafizikal ini lebih panjang daripada menuntut kemerdekaan fizikal. Karena walaupun penjajah itu berbeza negeri dan negaranya yang datang. Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun, komunis. Jepun dengan komunis mungkin tidak memberi impak kepada kita kerana impak besar kerana mereka datang memang mereka menunjukkan keganasan, bunuh dan sebagainya. Belanda mungkin sudah terlalu jauh daripada kita. Portugis pun sama.
Portugis lebih lagi lah, singkat sangat dia datang itu. Tapi Inggeris itu datang, penjajahannya bukan sahaja fizikal, tapi perkara yang paling besar yang dia jajah kita adalah metafizik. Metafizikal kita. Kita punya metaphysical view kita. Dia jajah, dia serapkan ideologi dia, pemikiran dia, cara dia berfikir, cara dia bercakap, cara dia berjalan, cara dia berpakaian, cara dia duduk, cara dia berdiri. Dia ubah identiti kita. Itu yang paling terjajah sekali. Jadi nak memerdekakan diri daripada penjajahan Inggeris ini adalah satu perjuangan cukup panjang. Kita baru dibuka rantai dan kaki dan tangan. Belum tentu kita dah lepas keluar daripada bilik yang kita dikurung dalamnya. Mungkin kita dah jumpa tingkap. Sikit-sikit kita dah nampak suasana luar. Tapi pintunya belum. Jadi ini mesti kita perjuangan secara akademik itu penting. Perjuangan ilmu secara pendidikan, membetulkan pendidikan. Bukan sahaja kita perlukan pendidikan, kita memerlukan kemerdekaan pendidikan kita. Bukan sahaja sistem tetapi juga kurikulum itu. Naratif-naratif yang diajarkan kepada kita. Kenapa hari ini walaupun kita ada pendidikan Islam, kita apa tak nampak kesannya. Kerana bila kita dididik, sudut pandang kita pendidikan Islam itu tidak bukan hanyalah salah satu subjek. Seperti subjek-subjek yang lain. Dan lebih teruk lagi, subjek pendidikan Islam adalah subjek yang paling diberikan gambaran kepada kita adalah subjek yang paling tidak penting. Tidak. Subjek yang diberikan gambaran secara sedar ataupun tidak sedar, kita memasukkan sudut pandang kepada bangsa kita, subjek yang paling tidak penting sekali ialah subjek agama Islam. Gagal pun tidak memberikan apa makna. Kan? Lulus ke, gagal ke, kamu masuk universiti. Tapi kalau kamu gagal matematik, kamu gagal bahasa Melayu, bahasa Inggeris, ya, kamu gagal subjek sains, gagal subjek kimia, fizik, biologi, ya, ini gelaplah masa depan kamu. Ya. Nak kerja apa? Berkata. Tak sambung mengaji macam mana? Kan? Diberikan. Tapi hari ini apabila teori yang hipotesis yang diberikan, kalau kamu gagal subjek-subjek ini, kamu gagal subjek sains, matematik, ya, maka kamu tidak dapat meneruskan hidup, terbukti tak betul dalam realiti. Betul tak sekarang ni? Sekarang ni isu dia, kan? Orang kata pasal apa orang Malaysia dah tak suka nak sambung belajar, tidak suka lagi pendidikan sains, teknologi, ya, engineering dan juga matematik. Kerana kita memberikan mereka tanggapan ialah kalau kamu tak lulus subjek-subjek ini, kamu tidak kuasai subjek ini, kamu akan susah dalam hidup. Kamu tidak jadi orang senang, kamu akan hidup orang susah. Tapi tiba-tiba momokkan yang kita cakap tu terbukti palsu. Terbukti dianya false. Sebab tiba-tiba tengok-tengok tu dia ni SPM pun tak lepas. Tapi gaji bulan-bulan ribu-ribu. Pasal apa? Joget dekat TikTok. Kan? Hasil pendapatan mengatasi engineer, mengatasi pensyarah universiti.
Kan? Meniaga apa? Meniaga ayat liok. Bukan barang pun, tak ada barang pun. Cakap pandai sikit je. Wih, jadi influencer, jadi ini sekian. Oh, hidup kaya. Rupanya ada orang boleh kaya dengan meniaga pisang goreng saja. Jadi kalau dah matlamatnya untuk hidup kaya, untuk hidup senang, dan terbukti hidup senang kaya itu tidak terikat dengan lulus cemerlang dalam subjek-subjek yang disebut, itulah natijah yang kita dapat hari ni. Siapa lagi nak peduli benda ni? Kan? Kerana manfaat pendidikan subjek-subjek ini manfaatnya fizikal, manfaatnya duniawi, bukan ukhrawi. Bukan tak boleh dimanfaat ukhrawi, tapi dah kita pisahkan. Kan? Kita dah pisahkan. Kan kita dah pisahkan subjek ni daripada metafizik, daripada Islam, daripada agama. Subjek itu tidak lagi dilihat sebagai the handmaiden of the religion. Bukan lagi pembantu kepada agama. Dia adalah subjek matlamat tersendiri. Dan agama adalah untuk kerohanian peribadi. Kemudian dimomokkan pula. Agama itu dimomokkan pula. Yang penting adalah nilai-nilai murni sahaja. Hukum hakam tidak penting. Yang penting hati baik. Yang penting perangai bagus. Yang penting buat baik dekat orang. Jadi buat apa penat-penat belajar hukum hakam yang panjang-panjang ni? Kan? Jadi makin kurang pula minat pada agama. Adalah agama tu sendiri, subjek agama itu sendiri dianggap subjek yang tidak ada kesan pada masa depan. Dia pun kata. Lepas tu, dari segi pengamalan dalam hidup, yang penting adalah nilai-nilai murni. Yang universal. Yang tidak mesti daripada Islam saja. Atau kalau Islam tu yang penting nilai-nilai keislaman itu. Akhlak, sisi akhlak itu. Bukan hukum hakamnya. Tentu pula. Kan? Tak tutup aurat pun tak apa, janji hati baik. Kan? Mula-mula dulu kita diajak tak tutup aurat tak apa, janji hati baik. Sekarang kau dah rasa. Sekarang ni makan rasuah, seleweng duit pun tak apa, janji buat kebajikan. Tu dia. Padan dibuka. Kan? Mula-mula kita ajak orang, tak apalah dia tak tutup aurat pun, tak pakai tudung pun, tapi hati dia bagus. Dia buat baik kepada orang, dia tolong orang. Walaupun pekerjaan dia tak ikut Islam, berlakon, peluk lagi perempuan, tedah aurat. Tapi, dia ni bagus, tiap bulan pergi umrah, derma sana sini, tolong orang. Sekarang, nasiblah. Kita dapat satu naratif baru. Tak apalah, dia seleweng duit pun, dia ambil duit daripada sumber mana pun, halal ke haram tak boleh. Yang penting duit tu dia guna apa? Untuk tolong orang. Hantar orang pergi haji. Sedekah sana sini. Derma. Tak apa. Tak kisahlah sumber tu duit tu macam mana. Dia rompak duit orang ke? Dia curi duit orang ke? Dia rasuah ke? Dia seleweng ke? The most important is he's doing good to others. That's the important part. Kan? Lepas tu sekarang orang liberal mengeluh. Padahal hampa yang ajak cara fikir tu dulu. Tak, puak-puak liberal ni mereka yang ajak cara fikir tu dulu. Dengan tujuan untuk meremehkan agama. Tapi sekarang benda tu makan diri mereka lah pada muka. Okay? Allahul Musta'an. Jadi nak kata tengok, bila subjek-subjek ini hanya diletakkan pada keduniaan dan terbukti kesenangan duniawi tidak bergantung kepada kecemerlangan dalam subjek-subjek ini, bahkan tak reti langsung pun tak ada masalah. Ya? Maka siapa lagi yang nak minat dengan subjek-subjek ni? Ya? Dulu
Masa saya di sekolah dulu, SPM, kita pun rasa memberontak juga bila sekolah masuk ke aliran sastra. Dan kita terpaksa masuk aliran sains walaupun kita tak ada niat nak jadi saintis. Kena belajar biologi, fizik, kimia, biologi and math. Kan? Tapi rupanya bila kita tengok hari ini kita masuk dalam dunia dakwah, kita masuk dalam bidang akidah, kita melihat cabaran-cabaran moden agama, betapa pentingnya. Kan? Alhamdulillah kita dulu belajar juga biologi, belajar kimia. Tidak mana nak boleh faham syubhat-syubhat Darwin lepas semua, nak pirat dia. Kan, syubhat-syubhat new atheism hari ni. Yang semuanya syubhat mereka berjenama saintifik. Kan? Alhamdulillah. Kan? Jadi masa tu kita tak nak ke sana, tapi taufik daripada Allah Ta'ala. Tapi benda tu kita kena betulkan. Jangan kata hang nak jadi ustaz, hang tak perlu tahu langsung pasal apa nama biologi molekul, DNA, genetik. Ya, benda-benda yang penting. Awak nak jadi ustaz, awak akan berhadapan dengan syubhat-syubhat yang macam ini, syubhat-syubhat moden. Ya. Jadi kalau diajarkan kepentingan mengetahui perkara tersebut, ialah menuntut ilmu itu sendiri. Dibetulkan kenapa tujuan menuntut ilmu itu daripada asal. Ilmu pada asal ialah lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Our end in gaining knowledge, apa dia? Kita punya matlamat. Matlamat untuk kita mencapai ilmu pengetahuan ni apa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau apa benda pun yang bukan kerana wajah Allah, yang bukan ke arah Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Mustah, wasak. Takkan berjaya. Ulama-ulama Islam dulu, mereka haram. Ulama Islam dulu pasal apa? Mereka ni cemerlang dalam ilmu-ilmu ini, ilmu keduniaan ini. Kerana mereka melihat ilmu-ilmu ini sebagai the handmaiden to the religion. Membantu mereka memahami agama, membantu mereka mempraktikkan agama. Belajar matematik sungguh-sungguh, boleh kira faraid, boleh kira zakat, boleh tahu tentang ilmu falak, ngira waktu salat, ngira sekian. Ya. Kerana semua ilmu ini digunakan, telah diutilize untuk membantu agama dalam rangka ta'abud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu mereka belajar sungguh-sungguh. Bukan kerana material gain, bukan kerana manfaat duniawi, tapi manfaat ukhrawi. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Jadi mereka dapat apa yang mereka cari itu. Jadi bila anak-anak kita hari ini dididik dengan sudut pandang materialistik, world view yang salah, jadi kita hanya mengeluh. Tak ada orang nak sambung mengaji, tak ada orang nak sambung belajar. Ya. Hakikatnya kita dididik dengan realitinya, semakin tinggi kau belajar, semakin banyak hutang yang kau akan buat. Kemudian bila kau kerja, gaji kau tidak setanding dengan kawan kau yang tak dan ambil perisa SPM ni, yang sekarang dah jadi TikTokers, yang dah jadi YouTubers, yang dah jadi segala influencers di media sosial. Betul tak? Jadi bayangkan, siapa lagi yang nak pi ngaji sampai PhD dan sebagainya? Ya. Lepas esok bila dah ada PhD, bukan dia yang orang nak dengar cakap. Yang orang nak dengar cakap tu kawan dia hak tak lulus SPM dulu. Kawan ni yang ada sijil PhD, kawan ni yang ada apa semua, pandangan dia sikit orang tak heran. Dia dah doktor mengaji punya teruk. Kan, hafal segala urat saraf dalam badan manusia ni semua. Ya. Tiba-tiba datang mamat konspirasi mana?
Kan? SPM pun tak pernah tengok kertas soalan. Kan? Buat teori dia, tu dia. Pasal dia influencer. Dia orang yang famous dekat TikTok. 1 juta like. 1 juta reshare. Oh. Akhirnya, opinion kawan tu yang jadi pandangan umum. Bukannya pandangan pakar ini. Betul tak? So, siapa lagi nak jadi pakar? Subhanallahil azim. Kan? Puncanya apa? Puncanya pasal kita memberikan sudut pandang alam, world view, at-tasawur al-wujudi yang salah. Itu punca dia. Kerana kita mempunyai metaphysical stand yang silap. Itu je. Jadi puncanya kat situ. Berkait, merebak kepada semua perkara. Nas'alullah al-afiyah. Bahasa mudahnya akidah lah. Metaphysical view ke, world view ke, istilahnya yang mudahnya ialah akidah lah. Akidah tak betul. Cara kita beriktikad tentang Allah Subhanahu Wa Taala tak betul. Cara kita faham agama, konsep agama tak betul. Cara kita faham konsep kehidupan dunia dan hubungannya dengan akhirat tak betul. Bila ini semua tak betul, tindakan kita juga akan menuju ke arah yang salah. Dan hari ini kita sudah mula merasai perkara tersebut. Kita sudah mula merasai perkara tersebut. Subhanallah. Kita kena, dan masa masih ada. Kita optimis bahawa kita masih lagi perlu berjihad. Kerana jihad tidak akan berhenti sehinggalah akhir umat ini memerangi Dajjal. Dan jihad itu ialah perjuangan, struggle dalam menegakkan kebenaran dengan macam-macam cara. Bukan saja dengan senjata, tetapi yang lebih penting adalah dengan lisan, dengan tulisan, dengan pemikiran, dengan pendidikan. Kerana majoriti jihad Nabi SAW adalah dalam perkara ini. Majoriti jihad Nabi SAW dan jihad peperangan itu sendiri adalah wasilah, bukan matlamat. Wasilah dalam menyampaikan jihad, dalam menegakkan jihad pendidikan, jihad pemikiran, jihad pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah esensi jihad yang sebenar. Kan? Lepas tu kata Khatib Syarbini, kalau Islam itu boleh disampaikan dakwahnya tanpa qital, tanpa jihad qital, tidak perlu dia kata. Maksudnya jihad qital itu bukan matlamat. Dia adalah wasilah. Walaupun jihad itu jihad talab ke, jihad difa' ke, dia wasilah. Dia bukannya matlamat. Jadi inilah perjuangan kita. Bahawa perjuangan menuntut kemerdekaan belum berakhir. Orang kita masih lagi dalam perjuangan menuntut kemerdekaan. Dan hakikatnya kita belum mencapai kemerdekaan, tetapi kita sedang berjuang untuk menuntut kemerdekaan. Bermula daripada tanggal 31 Ogos itu, bermulalah. Bahkan mungkin kita kata itu pun bukan titik permulaan, dia mungkin satu in'itaf, satu turning point yang besar sebagai permulaan yang lebih sebagai satu permulaan landasan baru yang lebih lancar ke arah mencapai kemerdekaan. Jadi semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Masa-masa kita pun dah tamat. Dan hakikatnya apa isu yang bertiga ni kita dah bahaskan pada kelas yang lepas. Esensinya cuma baca atau belum. Teksnya kita belum baca. Jadi tak apa.
baca teks tu dalam terjemahan bagi siapa yang ada buku, yang tak ada buku dapatkan buku, ya, baca, dan kita akan huraikan lagi insya-Allah pada minggu yang mendatang biiznillah taala insya-Allah taala. Qultu lakum ma sami'tum wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.